Assalamualaikum anak-anak. Okey, PDPR kita hari ini kita mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkati segala ilmu yang cikgu nak sampaikan dengan kamu dan kamu dapat menerimanya dengan hati yang terang dan juga sampai ke sumsum tulang hitam kamu, dapat kamu simpan sampai bila-bila. Okey. Sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu minta kamu baca doa belajar dahulu ya di rumah masing-masing. Baca. Okey, selepas selesai membaca doa, amin amin ya rabbal alamin, bolehlah kamu gerak-gerakkan badan kamu dahulu sebelum kita memulakan pembelajaran agar badan kita sehat dan otak kita cerdas. Okey, tajuk pembelajaran kita hari ini, jadual kutipan sisa. Okey, apa yang perlu kita tengok di sini bukannya dia punya cerita ya. Dalam pada kita memahami cerita yang nak disampaikan dalam berita semasa ni, kita juga perlu mengetahui apa kemahiran yang perlu kita pelajari di dalam kita punya pembelajaran hari ini ya. Kemahirannya ialah mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek struktur ayat. Ayat ya, yang lepas-lepas kita biasa gunakan tanda baca. Yang kita kena betulkan ya tanda baca dan juga okey. Di sini sampai sudah kepada struktur ayat yang lebih besar yang kita kena betulkan adalah yang lebih besar daripada tanda baca. Permulaannya tanda baca, lepas itu ke perkataan yang salah ejaan, perkataan yang salah letak, itu semua kita betulkan. Sekarang kita tengok dalam bentuk struktur ayat, maksudnya kedudukan ayat tu. Betulkah ayat itu kita yang kita baca tu sesuaikah di situ? Okey, cikgu akan baca petikan ini dan cikgu akan gariskan mana ayat yang macam sepertinya tidak betul. Kalau kita dengar pun kita janggal bunyinya dan maknanya pun kita kurang faham. Okey? Okey, di sini cikgu baca dari atas ya. Jadual kutipan sisa. Sisa tu maksudnya buangannya, sampah-sampah. Nabila dan keluarganya membaca surat khabar. Menurut laporan akhbar, pihak berkuasa telah melantik kontraktor pembersihan untuk memungut sisa pukal. Maksudnya sisa buangan yang banyak, satu kali banyak ya. Okey, berita semasa. Johor Bahru, 18 Julai. Pihak berkuasa tempatan dalam kurungan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Okey. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Ini macam janggal bunyinya kan. Lepas tu yang merah tu memang sudah janggal bunyinya. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Macam janggal bunyi dan maknanya pun cikgu tidak faham. Lepas tu yang kedua ni pun, yang ini pun macam janggal bunyinya. Maknanya dia salah lah ni kan di situ. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Memang salah. Memang dia janggal bunyinya dan salah. Okey? Yang merah tu memang betul-betul lah salah. Memang betul dia salah. Sebab dia sudah kasih dia merahkan. Lepas tu pihak PBT berharap agar penduduk mematuhi jadual baru itu. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan.
Okey, ini lagi satu, janggal juga bunyinya kan. Dan sedikit kalau kamu tengok macam tidak dipahami juga maknanya. Okey. Pihak PBT juga akan mengedarkan risalah dan tata cara pengasingan sisa. Macam tidak ada bunyi janggal di situ. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Ini macam janggal bunyinya. Panduan buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. Macam lain bunyi sikit. Cikgu pun tidak paham. Pahamlah sedikit-sedikit. Tapi macam ada terbalik dia punya ayat. Okey. Pada hari kutipan, pengguna hanya perlu meletakkan sisa buangan di tepi tong sampah. Langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Ini lagi lah. Ini ketara ya, sebab memang bunyinya ketara. Sampai di situ, sampai yang terjatuh tuh. Jumlah sampah yang dibuang ke tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Harus bekerja sama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Ini pun salah. Maknanya ada satu yang kena betulkan ni, 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya ada 5 ayat di situ yang kena betulkan. Okey, ada yang merah ni cikgu sudah tidak mau betulkannya sebab memang sudah ada pembetulnya di situ. Tengok di situ. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Jadi pembetulannya lah sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Ada pembetulannya. Jadi sekarang ni kita nak betulkan yang 1, 2, 3, 4, 5 ayat yang kita jumpa sendiri itu. Yang tidak dimerahkan tapi cikgu sudah gariskan di situ. Jadi tinggal kita uruskan macam mana cara membetulkannya. Okey, tengok video ni ya, sambung sampai habis ya supaya kamu tahu di mana silapnya dan macam mana kita betulkan ayat itu. Okey. Video yang tadi yang pertama itu penerangan ayatnya ya. Jadi sekarang ini cikgu bagi video yang kedua ni sebab ada cikgu terpaksa sambungkan lagi untuk mendapatkan pembetulannya ya. Pembetulannya di sini ialah okey, yang pertama sudah dibetulkan yang sisa diikuti sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Ini yang kena betulkan ni, yang ini. Okey. Kita betulkan. Ini yang pertama, yang tadi ayat yang cikgu tunjuk pertama cikgu gariskan tu, sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Ini yang salahnya ya, yang salah. Okey, coba tengok macam mana cikgu betulkan. Cikgu betulkan dengan begini. Kita cari apa maknanya. Sisa, gunakan yang pertama juga. Sisa boleh yang boleh, bukan boleh saja, yang boleh dikitar semula pula dikutip sekali seminggu. Okey, kita gunakan perkataan yang sama, cuma dialih-alihkan saja dia punya apa ni ya. Contohnya cikgu tanda di sini ya. Coba tengok ya. Coba tengok ya, ini. Okey, dikutip di sini ya kan.
Okey, lagi lepas tu sekali ada juga di sini. Yang boleh, kan? Lepas tu apalagi di kitar ada di sini juga. Pula pun ada di sini. Semula pun ada di sini. Seminggu pun ada di sini. Cuma dia tunggang terbalik, dia punya ayat yang salah tu tunggang terbalik. Jadi kita betulkan jadi dia ayat yang sedap didengar dan bermakna, mempunyai makna. Okey, cuba tengok ni. Semua ayat, semua perkataan yang ada di dalam ayat yang pertama semua cikgu guna juga. Cikgu guna semula, cumanya dikasih terbalik, dikasih atur dia bagus-bagus supaya jadi perkataan yang betul. Okey. Okey, yang nombor 2. Yang nombor 2, penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Okey. Penggunaan jadual itu akan semua pihak memudahkan. Jadi kita cuba atur, kita ambil dulu menggunakan ini yang pertama juga. Ini yang pertama kita tulis. Ini yang pertama. Lepas tu yang kedua apa dia? Ini yang kedua, betul dah juga. Yang kedua, untuk ayat kedua. Lepas tu itu pun ketiga, untuk ketiganya. Yang keempat, ini yang keempat. Letaknya ya, kedudukan untuk perkataan tu. Lepas itu memudahkan ni yang kelima. Dia kasih di sini. Maknanya yang terbalik ni memudahkan saja. Nih, penggunaan jadual itu akan memudahkan semua pihak. Ini letak yang penghabisan. Ini yang keenam. Dua ni. Okey, yang dua ni ya. Jadi bila diatur, kita atur, kita susun semula ayat tu jadinya begini ya. Okey, jadinya begini ya. Penggunaan jadual itu akan memudahkan semua pihak. Ini baru ada makna. Baru betul dia punya ayat, struktur ayat. Okey? Okey, untuk ketiga. Untuk yang ketiga, kita coba tengok panduan buku. Panduan buku juga akan ke setiap rumah edarkan. Okey. Sekarang kita coba betulkan. Sama-sama ya, coba betulkan. Okey. Okey. Kita sama-sama betulkan. Macam mana membetulkan? Okey, coba tengok ini. Panduan buku, betulkah? Tidak kan? Okey, kena ini. Ini pertama dan ini kedua. Pindahkan. Jadi juga akan itu ini okey. Okey, sudah di situ. Ke setiap rumah diedarkan. Salah. Jadi kena di ini di sini. Ini yang ini dua ni
tempat akhir nih. Di sini ya. Jadi diedarkan. Jadi maksudnya di sini macam ini. Buku panduan juga akan diedarkan ke setiap rumah. Oke? Betul sudah kan? Buku panduan juga akan diedarkan ke setiap rumah. Oke? Paham kan? Alhamdulillah. Dapat? InsyaAllah dapat. Oke, itu untuk yang ketiga. Cikgu mau kamu tulis sendiri ya. Ketiga, cikgu sudah bagi contoh. Tengok daripada video ini saja. Cikgu sudah bagi contoh. Jadi kamu tulis sendirilah di bawah ni ya. Cikgu tak tulis lagi. Oke. Lepas tu yang keempat, langkah ini memastikan untuk sisa buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh. Oke, cikgu tengok pembetulannya. Tengok betul-betul. Jadi cikgu tidak akan ulang lagi ya. Dan kamu tengok sejak video ni sampai habis. Kamu tahu cikgu pembetulannya tu ya. Oke, untuk yang keempat nih. Yang langkah ini. Oke, ini oke nih. Oke nih. Boleh di sini. Yang ini pindahkan ke sini. Untuk memastikan ini ke sini ya. Sisa buangan ni sesuai sudah di situ. Untuk memastikan sisa buangan yang ini di sini. Yang ini di sini ya, letaknya di sini. Sisa buangan tidak akan terjatuh. Yang ini di belakang inilah di sini, ke dalam longkang. Ini tadi letakkan di sini. Oke. Oke, cikgu tulis di sini. Cikgu tidak akan betulkan di sana. Kamu yang tulis di sana ya. Oke, langkah ini untuk tuh di depan, memastikan di belakang, memastikan sisa buangan tidak akan terjatuh ke dalam longkang. Oke. Itu pembetulan untuk yang keempat ya. Yang keempat. Cikgu tidak akan kasih nampak ya. Cikgu tidak akan tulis lagi. 3, 4, 5 tu cikgu tidak akan tulis. Cikgu tulis begini saja. Jadi yang penting kamu tengok video ni sampai habis, sampai selesai. Okey. Lepas tu yang kelima. Nanti kamu betulkan yang di sini ni ya, di bawah ni ya. Yang betulnya. Ya, okey. Harus bekerja sama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam.
Oke. Pembetulannya kita tengok di sini ya. Mana cikgu mau kasih betulkan ya, kasih panjang dia di sini. Oke. Back. Oke, untuk ini. Oke, untuk nih kita betulkan harus bekerja sama untuk semua pihak melestarikan sekitar alam. Oke, pembetulannya semua nih di depan ya. Semua. Lepas tuh pihak, semua pihak nih ya di depan. Semua pihak, ini yang pertama. Oke, lepas tu harus bekerja sama. Ini nombor 2. Untuk, ini nombor 3. Melestarikan alam sekitar. Ini dulu baru sekitar, oke? Begini jawapannya ya. Semua pihak, oke, huruf besar semua pihak harus bekerja sama untuk melestarikan alam sekitar. Oke, itu jawapan yang betul ya. Semua pihak harus bekerja sama untuk melestarikan alam sekitar. Oke, jadi kerja kamu ialah kamu perlu betulkan nomor 3 nih. Nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Kamu perlu tulis yang cikgu buat pembetulan tadi. Kamu ikut saja itu. Panduan yang cikgu bagi dalam video ini, kamu buat saja itu. Jangan lupa salin yang bagian atas tuh ya. Yang nomor 1 dan nomor. Oke. Nomor 1. Ini salin. Ini semua salin. Ini pun kamu salin. Tapi ingat ada pembetulan di bawah nih. Ini begitu juga. Ada pembetulan di bawah nih. Begitu juga dengan yang ini. Ada di bawahnya nih pembetulan. Jangan lupa. Salin dalam buku tulis kamu. Dan jangan lupa ya. Di bawah nih mesti ada nama ya. Nama kamu. Nama. Dan kelas. Jangan lupa itu. Sebab cikgu tidak mau ada yang orang kasih tahu, cikgu ini kerja saya. Padahal kerja orang lain. Dia kasih tahu dia sudah siap tapi sebenarnya dia tidak siap lagi. Tapi dia kasih tahu yang itu kerjanya. Jadi kamu tulis nama dan kelas. Itu penting tuh. Kalau tak muat di bawah nih, kamu tulis di atas. Oke? Tulis di atas. Kalau tak muat, tulis di atas sini. Di bagian atas ini nih. Sebelum kamu tulis tarik, lepas kamu tulis tarik apakah ataupun di atas sekali. Yang penting ada nama kamu. Itu saja cikgu mau, oke? Oke, lepas tu kalau dah siap cikgu bagi link untuk kamu hantar. Cikgu tidak mau kamu hantar di Telegram sebab masalahnya kalau dihantar di Telegram itu kamu paham lah. Orang yang tidak pandai buat tuh jadi pandai, dorong tiru saja kerja kamu. Jadi bagus kita hantar di link supaya orang lain tak nampak sehinggalah cikgu periksa. Bila cikgu periksa sudah semua orang sudah mengantar, tak ada lagi yang meniru. Oke, cikgu standar sudah. Cikgu akan hantar pergi Telegram menunjukkan yang cikgu sudah periksa buku kamu tuh. Oke.